Ukraina telah melancarkan salah satu kampanye serangan terbesar terhadap infrastruktur minyak Rusia sejak permulaan perang. Dan kesannya sudah kelihatan pada loji penapisan yang terhenti, pelabuhan yang diserang, terminal yang terbakar, dan kerugian keuangan. Yang Kiev gambarkan sebagai tamparan langsung kepada mesin perang Vladimir Putin. Pada hari Jumat 24 April 2026, titik utama krisis ini adalah mudah. Drone-drone Ukraina kini mulai menyasarkan jantung ekonomi pencerobohan Rusia. Mereka menyerang minyak yang membantu Moskow membiayai askar, senjata, bahan api, dan logistik di barisan hadapan. Saya akan ceritakan semua itu sebentar lagi. Tapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah Anda lihat. Dengan standard credibility Muson Alves. Apa yang berlaku adalah seperti berikut. Pada awal pagi 18 April, drone Ukraina telah menyerang beberapa kawasan berbeza di Rusia dengan sasaran yang berkaitan dengan minyak, bahan api, dan ekspor. Di Samara, beberapa kilang penapisan penting telah diserang. Di Leningrad, terminal Vysotsky yang berkaitan dengan Lukoil turut menjadi sasaran. Di Krasnodar, tumpuan diberikan kepada struktur PAM dan laluan yang membantu Moskow menyalurkan produk tenaga. Reuters melaporkan bahawa pihak berkuasa tempatan Rusia dan sumber Ukraina melaporkan serangan ke atas kilang penapisan, depot minyak di Crimea yang diduduki dan terminal di Laut Maroko. Rusia cuba memberi respon dengan versi biasa. Mereka mendakwa telah menembak jatuh ratusan drone Ukraina. Menurut Moskow, pertahanan udara mereka telah menembak jatuh 258 drone pada malam serangan 18 April. Tetapi kebakaran-kebakaran itu menceritakan kisah yang berbeza. Asap hitam, struktur yang rosak dan gangguan di kilang penapisan menunjukkan bahawa sebahagian drone telah berjaya melepasi, mengenai sasaran dan menyebabkan kerosakan. Bagi Ukraina, itulah perkara yang paling penting. Moskow boleh kata mereka telah menembak jatuh drone, tetapi mereka tidak dapat menyembunyikan apabila minyak mula terbakar. Sasaran itu bukan dipilih secara kebetulan. Ukraina sedang menyerang apa yang menyokong perang di sebalik parit. Minyak Rusia bukan sekedar satu komoditi. Ia adalah wang, bahan api, kuasa politik dan keupayaan ketenteraan. Apabila sebuah loji penapisan dihentikan, pengeluaran produk turun. Apabila terminal pelabuhan diserang, penghantaran menjadi lewat. Apabila depo terbakar, logistik perlu disusun semula. Dan apabila semua ini berlaku serentak, Putin mula menghadapi tekanan yang bukan sahaja muncul di medan perang tetapi juga pada keuangan negara Rusia. Loji penapisan Novokuybishevsk yang dikendalikan oleh Rosneft telah menjadi simbol kepada detik baharu ini. Menurut Reuters, pemprosesan utama minyak di unit tersebut telah dihentikan selepas serangan Ukraina pada 18 April. Ini bermakna kerosakan itu bukan sekadar pada imej kebakaran sahaja. Terdapat kesan sebenar terhadap operasi. Dan apabila sebuah loji penapisan sebesar itu mengurangkan atau menghentikan pemprosesan, kesannya boleh merebak kepada bahan api, bekalan, ekspor dan logistik ketenteraan. Loji penapisan Cizre juga menjadi sebahagian daripada rentetan itu. Menurut tinjauan Reuters mengenai serangan Ukraina ke atas kemudahan tenaga Rusia, unit Cizre telah menghentikan penapisan selepas peralatan pemprosesan rosak pada 18 April. Loji penapisan itu mempunyai kapasiti untuk memproses kira-kira 170,000 tong sehari. Pada tahun 2024, menurut sumber industri yang dipetik oleh agensi itu, ia telah memproses 4,3 juta tan minyak mentah. Jenis angka saga seperti ini menunjukkan mengapa Kiev menyasarkan titik-titik ini. Setiap pemberhentian mengganggu satu bahagian penting dalam sistem Rusia. Beberapa hari kemudian, tekanan itu kembali dirasai di Laut Hitam. Pada 20 April, drone Ukraina menyerang Tuapse, sebuah pelabuhan strategik yang digunakan untuk mengekspor produk petroleum, arang batu, baja, dan produk lain. Serangan itu membunuh seorang dan mencederakan seorang lagi, menurut pihak berkuasa Rusia yang dipetik oleh Reuters. Bandar itu telah pun diserang pada 16 April, dan serangan baru ini berlaku ketika Moskow masih berdepan dengan akibat kebakaran sebelum ini. Tuapse lebih daripada sekedar pelabuhan biasa. Tempat itu juga menempatkan sebuah loji penapisan penting milik Rosneft yang menjual sebahagian besar pengeluarannya untuk ekspor.
Reuters melaporkan bahawa loji penapisan itu telah menghentikan operasinya selepas serangan pada 16 April. Selepas itu, kerosakan baharu menimpa infrastruktur pengangkutan dan penyimpanan minyak di pelabuhan tersebut. Kebakaran itu begitu teruk sehingga pihak berkuasa tempatan menyatakan ratusan anggota bomba dan puluhan kenderaan dikerahkan untuk mengawal api. Dan inilah perubahan paling sukar untuk Moskow. Perang yang dibawa oleh Putin ke dalam Ukraine kini kembali menyerang titik-titik sensitif di Rusia sendiri. Selama bertahun-tahun, bandar-bandar Ukraine telah diserang oleh peluru berpandu dan drone Rusia. Kini Ukraine menggunakan drone jarak jauh untuk menyerang sektor yang menyokong pencerobohan itu. Ia adalah tindak balas yang dikira, bukan sekadar simbolik. Kiev ingin menunjukkan bahawa jika Moskow menyerang tenaga Ukraine, minyak Rusia juga boleh menjadi sasaran. Tekanan ini berlaku pada saat yang genting. Pada 18 April, Amerika Syarikat telah melanjutkan selama 30 hari satu kebenaran yang berkaitan dengan penghantaran minyak Rusia yang sudah berada di laut di tengah-tengah tekanan antarabangsa terhadap tenaga akibat krisis di Timur Tengah. Associated Press melaporkan bahawa langkah itu diambil tidak lama selepas Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent menyatakan bahawa penangguhan itu tidak akan dilanjutkan. Bagi Kiev, kelonggaran seperti ini adalah berbahaya kerana ia boleh membuka lebih banyak ruang untuk kemasukan wang Rusia. Serangan itu juga mempunyai kesan ketenteraan secara langsung. Bahan api bukan sahaja untuk dieksport. Ia menggerakkan lori, kenderaan berperisai, penjana, unit pengangkutan, sistem logistik dan pembaikan di barisan hadapan. Pelincir juga penting untuk kenderaan dan peralatan. Apabila depot, loji penapisan dan terminal diserang, Rusia mungkin masih boleh mencari alternatif, tetapi semuanya menjadi lebih perlahan, lebih mahal dan lebih terdedah. Di kawasan yang diduduki di Ukraine, logiknya adalah serupa. Berita ketenteraan yang berkaitan dengan kempen itu melaporkan serangan ke atas depot bahan api, pelincir dan unit pembaikan di kawasan yang diduduki. Ini mewujudkan tekanan dua lapisan. Di dalam Rusia, Kiev menyasarkan pengeluaran, ekspor dan penyimpanan. Di kawasan yang diduduki, ia menyasarkan logistik yang menyokong tentera. Hasil yang diinginkan hanyalah satu, membuat perang Rusia berjalan dengan kurang bahan api, kurang alat ganti, kurang kelancaran, dan lebih banyak improvisasi. Rusia menghadapi kesukaran struktur, wilayahnya sangat luas. Kilang penapisan, pelabuhan, saluran pipe minyak, stesen pam, dan depo tersebar di pelbagai kawasan. Untuk melindungi semuanya, Moskow memerlukan perlindungan pertahanan udara yang nampaknya tidak mencukupi dari segi jumlah. Jika memperkuat sebuah kilang penapisan, mungkin pelabuhan lain akan terdedah. Jika melindungi pangkalan tentera, mungkin tangki simpanan akan terdedah. Jika mengalihkan sistem ke kawasan minyak, tempat lain akan menjadi lemah. Ini adalah masalah yang tiada penyelesaian mudah. Laut Baltik juga memainkan peranan dalam situasi ini. Terminal seperti Primorsk, Ust-Iluga, dan Vysotsk adalah penting untuk ekspor minyak Rusia. Apabila Ukraine menyerang koridor-koridor ini, ia bukan sahaja menjejaskan infrastruktur tempatan, ia turut mengganggu laluan yang digunakan untuk membawa minyak dan produk berkaitan ke pasaran antarabangsa. Ini meningkatkan kelewatan, menaikkan resiko kepada pembeli dan memaksa Rusia untuk menyusun semula penghantaran. Dalam perang yang berpanjangan, setiap kelewatan mempunyai kos. Pakar Boris Aronstein mengklasifikasikan serangan terhadap infrastruktur ekspor minyak sebagai salah satu ancaman paling serius terhadap ekspor Rusia sejak permulaan perang, menurut rekod Radio Free Europe Radio Liberty. Penilaian ini membantu menjelaskan mengapa serangan-serangan tersebut menarik begitu banyak perhatian. Ini bukan sekadar satu letupan terpencil. Ini adalah satu cubaan untuk melemahkan sumber utama wang asing Rusia. Ini sangat memusnahkan untuk Rusia. Ia bukan sekadar kebakaran, ia adalah satu siri kejadian. Samara, Sizhan, Novokubishevsk, Vysotsk, Tuapse, Crimea yang diduduki, dan laluan-laluan lain yang berkaitan dengan tenaga turut mengalami tekanan yang sama. Rusia memadamkan satu api, satu lagi muncul. Baiki satu tempat, tempat lain pula jadi sasaran. Katanya berjaya jatuhkan drone, tapi lihat kemudahan terpaksa dihentikan. Setiap serangan baharu terasa seperti Moskow sekadar bertungkus lumus menampung kerugian tanpa mampu mengawal sepenuhnya rentaknya.
Rusia masih cuba bertahan, menafikan dan menyusun semula. Tetapi serangan pada bulan April menunjukkan satu realiti yang tidak menyenangkan bagi Putin. Sumber kekuatan ekonomi terbesar Moskow kini menjadi sasaran terbuka kepada drone Ukraine. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.